A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini pada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Tuan-tuan nampak kat belakang saya ada apa? Tuan-tuan boleh baca perkataan tu. Tu yang baru punya. Hak kita punya, insya-Allah. Tapi yang lain semua akan main sikit-sikit lah. Saya import perabot tak sampai lagi. Nantilah dia sampai kita pasang lah kat sini, insya-Allah. Okey. Jadi untuk kali ini, hari ini adalah hari pertama secara serius kita akan masuk ke dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya, dan juga saya ada teman saya di dalam kotak yang kecil, Cikgu Mizi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kepada para asatizah alim ulama, ada sebarang salah silap, kekurangan daripada saya, harap berikan teguran ya. Insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat. Baik. Hari ini insya-Allah saya nak cerita kepada semua berkaitan dengan apakah isi kandungan yang kita akan ada di dalam kita punya perbincangan untuk bulan ini, insya-Allah. Dan siapa-siapa yang rasa nak susun jadual dan rasa nak ikuti kita punya, bolehlah berbuat yang demikian. Dan siapa yang rasa nak bagi tahu, bolehlah berbuat yang demikian. Sebab insya-Allah kali ini kita akan mulakannya dengan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu, saya terjemahkan supaya Cikgu Mizi boleh tunjukkan. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu atau takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada satu diri, dan daripada diri itu diciptakan pasangannya, dan kemudian daripada keduanya dikembangbiakkannya menjadi banyak kalangan lelaki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menyatukan kita, menghubungkan kita dan menciptakan bagi kita hubungan silaturahim itu. Innallaha kana alaikum raqiba. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nak bagi tahu kepada semua, insya-Allah 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup
kita akan memulakan dia dengan, kalau saya boleh, saya cerita sekali, saya pergi ke papan putih, saya tulis apa jadual-jadual kita supaya orang boleh follow dan ikuti, dan tulis dalam jadual tuan-tuan. Mudah-mudahan dia sangat manfaat kepada semua. Yang pertama sekali, esok insya-Allah jika tetamu kita sudi menghadirkan diri, kita ada peluang dan ruang, kita akan memulakan perbincangan kita menelusuri hidup bermula dengan memilih pasangan. InsyaAllah. Jadi kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita yang ada nak melangsungkan perkahwinan, ada yang nak memilih pasangan, ada yang tengah nak cari strategi macam mana nak mengorat ke apa ke, insyaAllah kita akan mulakan dia esok. Setakat itu dulu saya berhenti. Jadi kita sambung balik selepas ni, insyaAllah, dengan kalender dan jadual kita untuk bulan ini, 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya dan juga Cikgu Mizi. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya ke papan putih untuk saya aturkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan maklumkan kepada kawan-kawan, adik-beradik apa semua, apa yang kita akan bincang. Mudah-mudahan ada manfaat dia, okey? InsyaAllah, jom. Boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. So, 30 minit Ustaz Don. Yang pertama sekali kita akan lalui. Yang pertama, esok insyaAllah kita akan bawakan tetamu dengan kita, sebab saya tak bolehlah nak ajak tuan-tuan perkara-perkara macam pilih pasangan dan sebagainya, sebab saya pun baru lagi, mana nak tahu. InsyaAllah doa memang kita nak yang terbaik, tapi dari segi pengalaman saya kurang, jadi saya perlukan tetamu. Siapakah tetamu saya esok? InsyaAllah tuan-tuan tunggu dan tuan-tuan nantikan. Mudah-mudahan ada tetamu yang boleh sudi berkongsi dan beri manfaat pada kita. Satu, jadi tajuk kita apa dia esok? Iaitu kita mencari pasangan. Mencari pasangan. Bukanlah bermakna bermula daripada esok, ayahanda dan bunda yang mana dah ada anak ramai dan sebagainya, boleh tak mau tengok 30 minit Ustaz Don. Bukan macam tu. Sebaliknya, saya mengharapkan tuntunan daripada orang-orang dewasa juga supaya dapat memandu ke jalan yang lurus. Dan juga untuk, kalau saya tak kata, tapi saya gunakan istilah untuk hak yang tetamu kita. Boleh jadi tetamu kita dia nak bagi nasihat kepada ayahanda dan bunda untuk anak-anak kita punya. Ialah kadang-kadang ada orang dia boleh bercakap dengan anak-anak dia kan. Ada setengah orang macam ada gap sikit kan. So yang itulah kita akan cuba. Dari saya tak boleh. Tapi daripada pandangan seorang anak, insyaAllah saya boleh cuba bagi. So mencari pasangan, antara perkara yang kita akan buat ialah yang pertama sekali kita akan ceritakan apa nama ciri. Biasalah yang ni ciri ni biasa. Dan contoh-contohnya. Dan yang kedua ialah meminang. Meminang. Yang ni kita akan ada, meminang ni kita akan pecahkan dia kepada beberapa perkara. Ni nanti saya nak minta Nizam. Nanti kalau Nizam boleh tangkap gambar yang ni untuk supaya kita tak lari daripada guide kita insya-Allah. So meminang ni kita akan buat antaranya hantaran. Hantaran meminang tu. Contohnya saya gunakan istilah macam biasalah kan, kita faham hantaran lah kan. Kan kita pakai hantaran kan? Hantaran kan? Kita pakai hantaran untuk meminang tu, macam mana keadaannya dan apa yang digunakan sebagai tanda-tanda pinangan. Boleh tak nak meminang tapi dia duk bagi gelang ke, dia bagi jam tangan ke instead of cincin. Atau macam mana? Tanda-tanda dia. And then masa meminang ni, boleh tak kita buat macam style orang dulu dan juga orang sekarang. Bila pergi dia meminang, orang lelaki duduk dekat luar tak masuk tengok. Hak keluarga saja tengok. Sedangkan yang nak kahwin hak lelaki. Pasal apa pula ayah dia yang tengok? Sekali ayah dia ambil kat ayah dia baru tahu. Habis dia tak dapat masuk angin keluar asap. Nampak? Jadi macam mana keadaannya? Contoh saya abang. Contoh saja tu. Semua saya dapat contoh. Ataupun adakah itu sebenarnya cara dia? Anak lelaki ni kita tahan dia sikit. Jangan bagi dia tengok sangat. Ambuih gatai sangat nak kahwin, nak menikah. Tunggu sat dulu bagi pak hang tengok dulu dia tu macam mana. Mak hang lu bagi tengok dulu macam mana nak kahwin tu. Tengok-tengok. Mak dengan ayah berkenan lah kat dia. Hang kahwinlah dengan dia, baru lepas dia keluar daripada kandang tu kan kita kata, pak baru dia pipi, oi alamak isteri tercinta, marilah kita kahwin. Macam tu ke contohnya? Mana kita nak tahu? Itu semua saya nak cerita insya-Allah. Bukan saya lah tapi berkongsilah. Bila saya kata saya akan ceritakan tuan-tuan, maksudnya dengan tetamu kita sekalilah. Saya masih setahun jagung, saya tak berani cakap tajuk-tajuk macam ni. Tapi orang tanya, ustaz nanti first soalan saya nak tanya. Saya kata silakan, apa yang saya boleh bantu. Dia kata, ustaz nak cerita pasal benda-benda ni semua. Kenapa pilih yang ni? Kenapa tak pilih solat dulu ke? Kita kan tiang agama. Inilah di mana saya letakkan kayu ukurnya.
Maafkan saya kalau saya cerita ni saya tak ada nak minta izin. Tapi sebenarnya yang saya gunakan buku untuk sebagai rujukan antaranya yang utama untuk kali ini menelusuri hidup adalah buku karangan ataupun terbitan Talaga Biru daripada karangan Datuk Ismail Kamus. Tajuk dia Indahnya Hidup Bersyariat. Jadi dimulakan itu dengan menyambut kelahiran. Jadi kalau saya nak start dengan menyambut kelahiran, agak rasa macam miss lah pula apa nama hak yang ni kan. Jadi saya nak mula dengan yang ni. Tambahan pula sekarang ni nak masuk bulan 4. Bulan 4 eloklah kalau mula cari pasangan. Bulan 5, bulan 6 tu dah macam agak-agak musim mengawan dan sebagainya kan. Wallahualam, saya guna istilah macam tu lah, tuan-tuan boleh faham lah. Sebab penonton kita bermacam-macam lapisan masyarakat ya. Yang ni tontonan umum. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi baik, insya-Allah dari apa yang saya kata dekat sini ialah berkaitan dengan kaedah. Kalau dalam bahasa Arab kita kata kaifiat lah no. Kaifiat. Kaedah-kaedah cara-cara untuk apa? Macam mana nak masuk meminang. Sebab maafkan saya lah kalau saya terlanjur kata antara perkara yang selalu jadi hari ni, masuk meminang saja dah macam-macam, dah banyak-banyak, dah mahai-mahai. Kesian kat orang lelaki. Macam saya sendiri, saya bagi tahu, bukan saya kata saya ni tak best ke apa, bukan. Macam contoh, saya kerja, isteri saya kerja, misalan lah saya bagi, isteri saya tak kerja lagi, tapi saya bagi contoh. Saya kerja, gaji saya 3,000. Isteri saya kerja, gaji dia 3,000. Tahu-tahu bila nak kahwin saja, orang lelaki kena menabung. Orang perempuan tak payah menabung pun. Saya tak ada nak bagi apa sangat kan. Misalnya saya kata. Habis tu, bila kata tak ada duit sangat, kata, amboi, yang kata nak kahwin tak ada duit pula dah. Janganlah marah lagu tu. Kami pun nak kahwin, orang perempuan pun nak kahwin juga. Kalau kami asyik kena simpan duit, orang perempuan duk perhabis duit, tak kena juga. Ada orang kata, hai Ustaz, jangan kata lagu tu. Saya kata, saya bagi contoh. Nanti kita sembang lain lah esok. Sabar saya dulu, orang nak bagi contoh. Kalau semua nak cerita sekali, nak cakap lagu mana, mulut ada satu. Okey, jadi saya bagi contoh. Lepas tu kalau orang perempuan kata, ada Ustaz, zaman sekarang ada aja orang lelaki yang nak kahwin tapi dia tak ada duit dia sendiri. Betul, saya tak menafikan perkara itu. Jangan kata sekarang, zaman Rasulullah pun ada. Zaman Rasulullah pun ada. Apakah ceritanya? InsyaAllah kita akan kongsi bersama-sama. So, yang ni antara tajuk yang akan kita lalui untuk minggu ini bersama-sama. Dan okey, masalah habis. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Saya elaborate lagi apa-apa yang ada. Siapa ada sebarang persoalan, Encik Nizam akan blast dalam Facebook kita yang rasa perlu dibincangkan, jangan lupa senaraikan. Kita masukkan dalam sini, insya-Allah kita akan bincang bersama-sama. Kita berhenti rehat, kita sambung selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya dan juga kawan saya Cikgu Mizi. Itu ada ujung tu. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik, sementara Encik Nizam blastkan di Facebook untuk siapa-siapa yang nak bagi cadangan apa yang perlu saya highlightkan juga untuk esok, insya-Allah. Jadi tolong bantu. Sementara tu saya nak sebut juga apa yang kita akan buat pada pertemuan akan datang. Untuk selang minggu hadapan, kita akan buat pula berkaitan dengan tajwid. Dan tajwid kita akan mulakan sedikit seperti macam recap, and then kita nak masuk terus dalam pengajian kita dan sebagainya. Dan selepas tajwid, kita lalu pula, kita akan masuk pula kembali kepada pembincangan ini. Kalau sempat kita habis, insya-Allah kita habiskan tajuk ni. Dan antara benda-benda yang saya nak highlight sekali di dalam meminang ni adalah salah satu sunnah Nabi, iaitu lelaki itu melihat bakal isterinya. Hak yang lelaki tadi tu melihat bakal isterinya. Nak tengok lagu mana? Adakah dia kena buat seperti lelaki yang menyamar, duduk di sebalik tembok, hanya tengok daripada jauh, ataupun dia menjadi seorang lelaki yang disambut juga supaya orang kata, oh inilah bakal suaminya. Maka isterinya itu, bakal isterinya bawa pula talam dan hidangan, menghidangkan kepada orang bakal suaminya sambil kejip-kejip mata. Dan suaminya pula menerima dalam keadaan malu-malu, menutup dengan pinggan ke mukanya. Bagaimana keadaan itu? Wallahualam. Contoh Cikgu Mizi pernah dah cakap dia. Cikgu Mizi sahabat sana cikgu. Alright. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, jadi itu antara perkara yang saya nak bincangkan dengan semua orang dan saya nak highlight. Dan satu lagi, selepas perbincangan ini, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk berkaitan dengan perkahwinan. Dan hari yang dimaksudkan bukan hari perkahwinan kenuri walimatul urus, tidak. Yang dimaksudkan adalah akad nikah. Yang ni penting. Yang ni kita akan bertemu dalam pertemuan akan datang insya-Allah bersama juga dengan tetamu-tetamu, dan yang istimewanya ialah kita akan tunjuk juga beberapa hantaran the do
and the don'ts. The do and the don'ts. Yang boleh dan yang tak boleh dalam penghantaran. Misalnya yang paling ringkas saya boleh highlight. Dulang hantaran yang sama, satu kita letak kasut, satu kita letak Al-Quran. Macam sama je level dia. Quran dengan kasut. Ataupun kau nak, kalau dia kata ala-ala macam tu, kita buat yang Quran punya hantaran, dua tingkat. Kasut satu tingkat. Kau macam mana kau? Ataupun kau memang tak boleh bagi. Nak bagi Quran, Quran saja. Kasut tak boleh bagi. Nak bagi kasut, kasut saja semua. Quran tak boleh bagi. Atau kau macam mana? Kau bagi kasut selipar, kasut sepatu, kasut terompah. Kau nak bagi lagu mana? Contoh saya bagi. Okey? So, macam mana? Apa hukum dia? Apa Islam pandang dengan benda macam tu? Contoh saya bagi. Hak mana? Okey, sekejap. Siapa-siapa yang macam bila saya mula cerita macam ni kan, ada setengah orang mungkin macam dia ada dah terbuat ke apa kan. Saya nak bagi tahu kata, tak apa. Kalau siapa yang dah terbuat, kita istighfarlah ke Allah. Nak buat macam mana? Time tu mungkin barangkali kita tak berapa tahu. Dengan disebabkan kita tak tahu itu, kita minta lah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sekarang kita dah tahu. Jangan pula sebab kita buat, lepas tu benda tu salah, tapi sebab kita buat juga, kita nak suling buat juga dengan sebab kita buat, supaya jangan kita salah seorang-seorang. Tak maulah macam tu. Jadi program macam yang saya nak buat ni, bukanlah saya nak menyalahkan siapa-siapa. Tak. Saya cerita untuk kehadapan. Yang what's gone be bygone lah. Macam mana dia kata? What's gone bygone. Macam mana cikgu? Yang dah lalu tu, lalulah. Yang dah berlepas tu, lepaslah. Maafkan saya. Bukan saya nak cerita ni macam nak kata, siapa-siapa yang dah buat tu, mampu hamba jagalah hamba punya keluarga. Jadi lagu mana? Letak Quran ikut suka saja dengan kasut. Bukanlah saya nak buat lagu tu. Tak ada niat langsung. Cuma saya nak bagi tahu kata, apa yang saya nak cerita ni untuk pasangan-pasangan yang nak kahwin ke hadapan. Sebab bila masa saya kahwin hari tu, yalah saya pun first time juga kahwin kan. Mana ada second time lah. Tak tahulah baru first time kahwin. Mana ada banyak pengalaman. Walaupun isi saya setengah tengok, saya tahu, saya bercakap tengok. I cakap jujur, I first time kahwin. Masa tu, insya-Allah teruna. Contohlah kita kata lagu tu lah. Contoh. Cuma saya nak bagi tahu kata, bila masa saya kahwin tu, ayah saya aja antara yang ada guide, dan juga saya tanya pendapat Ustaz Badli Shah, saya tanya pendapat Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, dan beberapa lagi ustaz-ustaz yang saya minta pandangan macam mana saya nak buat, sebab saya pun rasa gemuruh juga, macam takut kan. Jadi seolah-olah macam banyak kan. Sorry saya gunakan istilah ni. Kepada siapa yang buat, tolong Ustaz dengar apa yang saya cakap elok-elok. Jangan jadi seperti mana jadi hari ni. Minta maaf lah, kita keluar tajuk sikit. Hari ni cuba tengok. Ramai orang duk buat khilaf dalam Facebook dengan ada wira-wira Facebook misalnya, duk bincang pasal masalah Bani Tamim dan sebagainya. Saya nak cakap kat tuan-tuan, tuan-tuan dengar ada apa yang saya kata. Tolong Ustaz dengar elok-elok. Adakah saya mengatakan itu satu benda yang takkid ataupun satu benda yang menjadi satu pegangan saya, ataupun menjadi satu benda yang pasti kita pegang, ataupun saya menghuraikan sebahagian pendapat yang saya mengatakan boleh jadi pendapat ni betul juga sebab ada pendapat yang macam ni. Jadi kalau benda macam tu, seolah-olah macam kita sembang dengan kawan-kawan kita lah. Apa masalah dia? Kenapa ada yang sampai macam nak buat jadi wira? Kalau tuan-tuan nak jadi wira, jadi wira tak ada masalah. Wira-wira di negara kita pun sangat memerlukan wira-wira macam tuan-tuan. Tak perlu kita nak memburukkan nama seseorang untuk nak bagi orang dengar nama kita. Okey? Itu saya punya pendapat. Jadi saya bagi kepada tuan-tuan sama macam hari ini. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, benda easy saja. Bila saya bagi tahu kepada tuan-tuan berkaitan dengan masa saya nak berkahwin. Saya rasa banyak dah TV buat program-program macam ni, berminang dan sebagainya. Saya rasa tak salah kalau saya sebut antara nama-nama program-program TV yang lain. Maafkan saya kalau saya ni sebab kok mana pun. Okey. Banyak rancangan televisyen yang buat. Tetapi izinkan saya sebut satu kod yang saya suka sebut. Banyaknya program agama yang membincangkan perkara ini masih belum cukup banyak lagi untuk nak lawan program-program yang bukan bincang ni, dia bincang di sebaliknya. Macam mana nak buat bagi grand, macam mana nak buat okey, faham tak maksud saya? Betul saya kata tadi, saya bercakap ni dalam keadaan bahasa yang biasa saja untuk nak bagi, tanpa ada sebarang penafian, tanpa ada sebarang nak memperlekehkan siapa-siapa, tak ada. Saya cerita kata hadirnya saya hari ni untuk nak ajak bincang benda ni, walaupun dah banyak masa saya nak kahwin saya ada dapat tengok sikit, ada yang dapat dak apa semua.
banyaknya program agama yang bincang benda ni, belum cukup banyak lagi nak menandingi program-program yang against ataupun yang berlawanan daripada apa yang kita cerita. Banyak sangat di luar sana yang program yang bercanggah dengan apa yang agama Islam ajak kepada kita. Jadi apa yang saya bawa ini bukanlah satu benda yang baru. Mudah-mudahan bila kita bincang bab akad nanti, saya nak kongsi juga doa yang ada setengah orang tanya apa doa yang saya baca dekat isteri saya masa saya pegang kepala dia. Bilakah waktu yang sesuai baca doa itu ketika kita akad, macam mana, apa pengalaman saya masa saya akad. Saya selepas saya akad dengan Tok Imam tu, Tok Imam dah baca doa dah, Masya Allah Tabarakallah, Tok Qadi bagus, Masya Allah Tabarakallah. Kemudian saya minta request pula kat Tok Qadi, saya kata hari ni hari saya, boleh tak saya nak buat request? Tu Tok Qadi kata, apa dia request dia? Saya kata, boleh tak hari ni ada dua orang ayah saya, ayah kandung saya, ayah father-in-law saya ada. Boleh tak kalau kedua-duanya saya minta baca doa untuk majlis saya? Jadi kedua-dua ayah saya Al-Fatihah, lepas tu ayah saya baca doa dulu, lepas tu ayah mertua saya pun baca doa lepas tu. Itu antara yang saya buat dalam majlis saya. Tuan-tuan pun boleh buat. Itu sebahagian yang saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi insya-Allah untuk pertemuan akan datang itu kita akan highlight. Jadi siapa-siapa yang rasa macam ada nak melangsungkan perkahwinan, apa rasa nak dengar, boleh tengok. Apa dia? Sekarang dah Encik Nizam kata dia dah bubuh dah dalam Facebook. Apa yang tuan-tuan rasa nak tahu dan nak highlightkan sikit. Ada orang tanya berkaitan dengan inai, buat corak daun lah, corak bunga matahari lah, mai pula keluar kat bawah ni corak bunga morning glory lah, apa semua kan. Dia tanya macam mana hukum dia daripada morning glory tu mai kat tengah-tengah jadi apa, Iron Man pula tembak mai kat sini. Jadi macam mana dia kata hukumnya? InsyaAllah kita akan cerita bersama-sama. Dan saya nak abang siap-siap, hukum benda-benda macam tu dibolehkan kerana ada beberapa hujah-hujah berkaitan dengan tangan orang perempuan. Wallahualam, kita berhenti takat ni. Habis, kita akan sambung esok hari dengan tetamu kita. Tetamu kita namanya ialah Datuk. Okey, takat tu saja. InsyaAllah kita akan jumpa esok dalam 30 minit Ustazan Menelusuri Hidup. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.